Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Syekh Jamilur Rahman Yogyakarta, begitu juga yang saya hormati tuan imam kita dan juga tuan muadzin, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para asatidzah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati para santri yang saya sayangi, para santri yang semoga menjadi manusia-manusia berguna di masa yang akan datang. Begitu juga yang saya hormati tim media Masjid Jamilur Rahman, betul ya? Tim media Masjid Jamilur Rahman dan seluruh para penontonnya dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada, sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita berkumpul di rumah Allah selepas melaksanakan fardu maghrib berjemaah dan menunggu datangnya Isya. Kita buat sedikit majlis ilmu, membacakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bukan untuk nonton Upin Ipin. So, bukan nonton Bobo Boy. Masih ingat Bobo Boy ya? Oleh sebab itu jemaah, tolong dengar baik-baik. Tapi saya rasa jemaah fahamkan, cakap Upin Ipin faham kan? Bermakna fahamlah cakap saya ni. Yang mana bahawa Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Mahukah aku tunjukkan kepada kalian perkara-perkara yang boleh mengampunkan dosa-dosa kalian, menggugurkan dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah. Maka di antaranya intidharus salah ba'da salah, menunggu waktu solat selepas solat. Kita menunggu isyak selepas solat maghrib dan kita isi dengan majlis ilmu. Dan saya rasa kajian saya yang saya nak kongsikan kepada jemaah semua bukanlah perkara baru. Kerana saya tahu di sini ramai para asatidzah, ustaz-ustaz. Di sini pun tulab, masya-Allah, tabarakallah. Luar biasa semuanya. Dan ramai orang-orang hebat keluar daripada masjid ni, daripada ma'had ni. Dan orang-orang yang luar biasa sebelumnya dan saya kenang, di antaranya Ustaz Firanda pun dari sini dulu ya. Luar biasa. Orang-orang hebat keluar daripada sini. Jadi apa yang saya nak kongsikan kepada kita semua bukanlah perkara baru. Tapi ia perkara lama yang kita ulang semula. Tujuannya apa? Kerana memang manusia ini, kata pepatah Arab, summiyal insan linisyan. Kerana manusia dikatakan insan memang senang lupa. Kalau tak percaya jemaah, nanti lepas kajian balik sampai rumah, apa isi kajian Ustaz Muhammad tadi? Entahlah, tapi saya rasa nonton Upin Ipin je tadi. Tu je yang dia ingat. Dia tak cam lagi apa Ustaz cakap. Itu yang jangan sampai kita ni keluar dari majlis ini kita tak tahu apa yang didengar dalam kajian. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini tajuk atau tema kita adalah apa dia? Rekomendasi termahal. Rekomendasi.
adalah ada dua jenis manusia. Yang satu orang yang memang tak fikirkan tentang masalah rekomen. Orang hina dia, orang puji dia, dia tak kisah pun. Ada juga manusia yang gila rekomen. Dia akan buat pelbagai cara supaya orang rekomen dia. Bahkan kalau tak ada orang rekomen dia, dia rekomen diri sendiri. Ya kan? Tak ada orang puji dia, dia puji diri sendiri. Betul ke tak betul? Ada orang macam ni? Ada orang seperti ini jemaah. Saya bagi satu contoh. Mungkin di pondok ni tak ada, di luar sana ada. Ketika datang pilihan raya atau pemilu, ada orang-orang yang akan kata macam tu, pilihlah saya ni orang yang dah terbukti terbaik. Dia menjabat pun belum, kenapa dia katakan terbukti? Nampak kan? Rekomen diri sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk merekomen diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Apa lagi? Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah, jangan kalian rekomen diri kalian sendiri. Kerana Allah lah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ada segelintir di antara kita nampak soleh di hadapan manusia, tapi ternyata kita ni buruk dan teruk di belakang manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu atas apa tindakan-tindakan kita. Jemaah, kalau rekomen daripada manusia itu hanya bersifat sementara. Kenapa? Kerana manusia ini cepat dan senang berubah hati-hati mereka. Betul tak? Hari ini terkadang kita dipuji oleh orang. Bila-bila masa orang boleh berbalik akan menghina kita, memaki hamun kita. Oleh sebab itu dalam Islam kita dilarang untuk mencari apa? Mencari redha manusia. Kita di dalam Islam dilarang untuk nak puaskan hati manusia. Kerana kalau kita nak puaskan hati manusia sampai mati kita tak dapat. Bukankah disebutkan oleh para ulama ridhan nas ghayatun la tudrak. Keredaan manusia adalah matlamat atau tujuan yang kita tak boleh dapat. Kita nak cari macam mana pun susah. Nak puaskan hati orang supaya orang suka dengan kita susah. Hari ini memang mungkin mereka suka dengan kita. Suatu hari nanti mereka benci kita. Atau boleh jadi hari ini mereka benci kita, suatu hari nanti mereka sukakan kita. Oleh sebab itu, rekomen yang perlu dicari adalah rekomen daripada Sang Khalik. Rekomen daripada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang mana kalau seorang dah direkomen oleh Allah, kemudian diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka orang ni confirm adalah orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jemaah dikasihi oleh Allah, tak ada di antara kita yang dapat rekomen langsung daripada Allah dan Rasul. Betul tak? Tak ada. Kita tak ada pun dapat rekomen. Termasuk saya pun tak ada. Ustaz-ustaz yang hantar para masyaikh yang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tak ada pun rekomen dari Allah dan Rasul secara direct. So ada tak mungkin kita dapat rekomen termahal ni? Rekomen daripada Allah? Jawabannya ada jika kita ikut orang-orang yang pernah mendapat rekomen daripada Allah dan Rasul. Oleh sebab itu cuba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang sahabat-sahabat Nabi SAW, kaum Muhajirin wal Ansar, Allah puji mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu daripada Muhajirin wal Ansar, Allah puji mereka. Tetapi ayat ni bukan berhenti sampai di sini. Ayat ni bersambung, walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang yang mengikuti mereka Muhajirin wal Ansar, kita ikuti mereka, insya-Allah kita pun juga dapat seperti apa yang didapati oleh mereka. Bukan kita tak tahu, kita tahu. Cuma terkadang kita tersilap, kita terlupa. Oleh sebab itu kita dituntut untuk apa? Untuk cuba kembali menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat para sahabat.
amalan-amalan sahabat, akhlak-akhlak sahabat, supaya kita boleh tiru mereka, lalu kita mendapat janji seperti mana dijanjikan oleh Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah sediakan surga yang mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Walaupun kita mungkin bukan sahabat, cuma apabila kita mengikuti mereka bukanlah 100%, kita takkan ada kemampuan ikut sahabat 100%, tak ada kemampuan. Tapi sekurang-kurangnya kita berada di jejak jalan-jalan mereka. Cuma dikasih oleh Allah, fokus sangat nampaknya. Jemaah faham tak cakap saya? Ini macam nonton drama ada subtitle di bawahnya. Dia tengok tersilap sikit, ustaz cakap apa tu? Betul-betul nak fokus, sebab kalau tersilap memang tak faham. Jemaah. Okey. Nabi SAW itu pujian daripada Allah. Sekarang kita dengarkan pujian daripada Nabi. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nabi merekomen siapa? Sahabat. Padahal mereka pun manusia seperti kita juga. Sahabat bukan Nabi, betul tak? Mereka manusia seperti kita juga, makan, tidur, berkeluarga, sama seperti kita. Lalu kenapa mereka direkomen oleh Nabi juga? Allah dah rekomen mereka, Nabi pun juga rekomen mereka. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai amalan-amalan yang luar biasa, yang terkadang ia tersilap daripada yang mana amalan tersebut terlepas pandang oleh kita, sehingga kita tak mengikuti jejak mereka. Jemaah, walaupun sahabat itu adalah manusia seperti kita, tapi kerana amalannya luar biasa, Allah kata apa? Allah kata yang mana kerana amalan mereka ni adalah amalan yang hebat. Bahkan Nabi SAW puji dia. Nabi SAW sabdakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela, menghina sahabat-sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Andaikan di antara kalian punya sebesar gunung Uhud emas, andaikanlah, tu tak ada pun. Tak ada pun kita punya emas banyak tu. 10 gram pun tak ada, tak tidak. 100 gram pun tak ada, tak tidak. Gunung Uhud tu besar je mak. Yang panjang lebih kurang 7 atau 8 kilo. Yang tingginya lebih kurang 1 kilo. Dan itu andaikan itu milik kita, milik kita seorang, dan itu terbuat daripada emas, lalu kita dermakan itu semua di jalan Allah, ternyata ma balagha mudda ahadihim wa la nasifa. Dikomparekan dengan pengorbanan sahabat, ternyata sahabat hanya berkorban menderma setapak tangan dia je. Kita dah sebesar gunung Uhud, dia sebesar tapak ini pun. Itu pun kita tak boleh saingi mereka. Lalu macam mana dengan kita sekarang yang tak ada korban, tak ada mendermakan harta kita sebesar gunung Uhud? Sungguh jemaah dikasih oleh Allah, sahabat merupakan orang-orang hebat. Tapi ternyata ada rahasia kenapa mereka menjadi hebat. Kenapa Allah dan Rasulnya sangat sayangkan mereka. Ada beberapa sifat yang perlu kita ingat balik. Yang pertama, ini kajian ni sampai pukul berapa Ustaz? 9. Sabiah wa rubu' ba'da al-adhan, rubu' sa'ah. Rubu' sa'ah ba'da al-adhan. Takriban, masya-Allah. Idza fi ziyadah ma fi mushkilah? Ma fi mushkilah. Okey jemaah. Sahabat Nabi SAW, mereka ni yang pertama, mereka sangat berhati-hati dalam masalah dosa. Bukan cerita dosa besar, dosa kecil pun mereka berhati-hati.
Dosa kecil pun mereka berhati-hati. Lihat macam mana Nabi SAW katakan, Anas bin Malik radhiyallahu an, dia katakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Sesungguhnya di antara kalian ada yang buat perkara-perkara yang dalam pandang kalian itu memang perkara biasa aja. Bahkan lebih ringan, lebih nipis daripada rambut. Maksudnya kalian memang betul-betul pandang remeh je benda tu. Wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulullah SAW minal mubiqat. Sementara di zaman Nabi, kami dahulu merasa bahawa benda ini adalah benda yang boleh mencelakakan kami semua. Dalam pandangan kita itu remeh, tapi dalam pandangan sahabat, perkara yang boleh menghancurkan kami, membinasakan kami. Okey, saya bagi contoh jemaah. Di antara kita, bahkan ramai di antara kita yang suka mengambil manfaat daripada barang orang lain, atau yang kita kenal dengan ghasab. Tahu ghasab? Dia ada qat'ut tariq, merompak. Ada yang sariqah, mencuri. Itu jelaslah, kita tak payah bincang lah. Merompak, pencuri itu dah hal biasa. Yang jadi masalah dan ini tak terlepas daripada kita adalah ghasab, mengambil manfaat daripada barang orang lain tanpa izin ownernya. Masalah yang kecil apa? Pakai selipar kawan, pakai sabun kawan. Bukan cuma santri sini tak ada, tempat lain maksud saya. Jangan pula merasa pula. Tambah lagi dia senior. Tambah lagi dia senior. Yang ni engkau pendatang baru kan, engkau jenior lagi. Minta sabun, minta sabun, minta sabun. Hari-hari tak ada modal. Minta sabun kawan. Kawan ni sebab jenior lagi, dia tak berani nak lawan. Ambil lah dalam hati dia. Ambil itu dia. Orang tu tak reda dia ambil. Benda ni nampak ringan bagi kita, tapi ternyata berat di sisi Allah. Sahabat tak berani buat macam ni. Sahabat tak berani buat macam-macam ni. Kadang-kadang pakai selipar. Tahu selipar? Sandal. Yang jahatnya macam mana? Pergi ke masjid, nampak sandal orang. Dia nak pergi ke tandas ni. Tahu tandas? Toilet. Jangan pula kadang-kadang segelintir kita ni buat perkara yang mengarut je. Apa dikatakan di Malaysia itu, toilet tu dikatakan bilik termenung. Bila pula masa ada bilik termenung? Ngada-ngada je dia. Tak ada bilik termenung tu, tak ada. Itu tipu je. Kita orang sebut tandas atau toilet. Kadang-kadang ada sampai yang hospital bersalin tu dikatakan tempat melahirkan ni, rumah sakit korban lelaki. Tak ada pun ngada-ngada. Itu yang asyik bergaduh dengan negara jiran tu, itu asyik. So, kadang-kadang kita ni buat buat mereka-reka cerita, mengada-ngada. Kita pun orang mengada-ngada tentang kita tak suka, tapi terkadang ramai daripada kita suka mengada-ngada tentang orang lain. Jemaah, kadang kita nak pergi ke masjid, kita nak pergi ke tandasnya di sana. Yang selipar kita, sandal kita letak situ. Alah, jauh nak posisi. Ni ada nampak sandal, pakai je punya kawan. Lepas tu apa? Sudahlah pakai sandal, pakai selipar, dia pula lalu sebelah sini. Akhirnya kawan yang baru balik dari masjid, mana sandalku? Setengah jam dia cari di sana. Setengah jam dia cari sandal. Lepas tu dia suudzon, hilang sandal aku. Padahal sandal dia ada, selipar dia ada, orang letak di sebelah. Dan orang ini, mungkin pandangan kita ini adalah ini ada benda yang remeh kan. Tapi benda ini adalah haram dalam Islam. Mengambil manfaat daripada barang orang lain yang kita tak minta izin kepada ownernya. Dan ini banyak terlepas pandang di tengah kita.
Atau boleh jadi jemaah dikasih oleh Allah. Ini yang kecil-kecil je dia. Kemudian di antara kita, segelintir kita lah. Segelintir daripada kaum muslimin yang mana mereka datang ke masjid. Datang ke masjid, lepas tu dia pakai fasiliti masjid untuk kepentingan peribadi dia. Apa dia? Charger handphone. Ini bil api ini free atau bayar ni? Bayar. Duitnya derma dari siapa ni? Dari umat, betul tak? Orang menderma tujuannya untuk apa? Untuk operasional masjid, bukan untuk kepentingan pribadi individu. Yang teruknya macam mana? Kebetulan di masjid itu ada wifi, open pula. Pakai wifi masjid, charger di masjid, lepas tu buka TikTok, tengok perempuan-perempuan terkinja-kinja. Amboi, buat maksiat pakai barang masjid di rumah Allah. Tak payah ditutup mulut, mati nanti dia. Biar je. Ya, Dik? Faham, Dik? Kan tengok ni, nampak benda yang biasa kan, tapi ini bahaya. Bagi kita itu remeh, tapi bagi sahabat tak. Minal mubiqat, macam-macam ni, perkara yang boleh membinasakan kita orang. Kadang-kadang kita hidup berjiran. Kita hidup berjiran. Bagi segelintir kita, walaupun kita ni dah confirm, saya difahamkan bahawa tempat kawasan ni orang ramai dah mengaji dah. Ya. Ramai kononnya dah kenal sunnah. Kenal sunnah mungkin, tapi hadir di majlis ilmu entah ada entah tidak. Kadang-kadang cuma tukar casing je. Dahulu tak berjangkut, sekarang berjangkut. Dahulu isbal, sekarang tak isbal. Start tu je. Tak ada lebih pun. Hadir di majlis ilmu malas. Sehingga dia tak tahu mana satu yang halal, mana satu yang haram. Berjiran, kononnya kita dah berjiran dengan orang yang dah mengaji. Tapi terkadang kita sakiti jiran kita. Kadang kita pakai tanah jiran kita tanpa izin owner. Alasannya daripada tanah tu tak terpakai. Apa contoh? Dia punya tanah di sini, dia punya rumah. Tempat ni ada tanah kosong. Tanah tu ada owner, walaupun kosong ada owner. Dia tak minta izin, lepas tu dia berkebun di sebelah. Dia berkebun di sebelah, di tanah orang. Ini ghasab namanya jemaah. Berkebun di tanah orang. Selepas berkebun di tanah orang, kemudian datang owner punya tanah tu, dia ada hak, ini punya saya. Dia ambil. Selepas dia ambil, yang berkebun ini pula yang meroyan. Lah, kenapa kebun aku engkau hancurkan? Lah, engkau ambil barang orang, engkau pakai barang orang, dia ambil oleh owner, engkau pula yang marah. Faham tak maksudnya? Benda yang nampak biasa jemaah. Atau kitab-kitab ni bagi santri. Jangan pakai kitab kawan kalau kawan tu tak izinkan. Jangan pakai kitab kawan kalau kawan tu tak izinkan. Jangan pakai mushaf kawan kalau kawan tu tak izinkan. Walaupun kita gunakan untuk baca Quran, tapi itu punya siapa? Kecuali punya masjid. Masjid yang memang diwakafkan nak baca sila. Tapi jangan dengan syarat, jangan bawa balik rumah. Dah balik rumah, lepas tu tak balik lagi ke masjid. Amboi, habislah. Kalau dah pakai barang pribadi orang, ini cerita barang pribadi ya. Barang pribadi orang, mushaf ke, Quran ke, apa saja, pastikan minta izin dengan owner dia. Jangan main benda ringan-ringan jemaah. Jangan pandang remeh benda seperti ini. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Boleh jadi sesuatu tu kau pandang remeh, benda yang ringan, benda yang remeh temeh, tetapi di sisi Allah boleh jadi itu besar. Sahabat apa tadi?
Dia berhati-hati dengan apa tadi? Dengan dosa. Bukan hanya dosa besar. Kita dosa besar ni, dosa kecil pun mereka berhati-hati. Ini yang perlu kita contoh jemaah. Dan jika kita berhati-hati dengan dosa kecil ni, dan kita rasa bahawa Allah sentiasa muraqabah kita, maka kita dah pada status yang tertinggi. Kita yakin inna rabbaka labil mirsad, Tuhan mengawasi engkau. Kalau kita yakin dah macam ni, ini dah level tertinggi jemaah. Sebab level pertama adalah Islam, level kedua iman, tinggi sikit ihsan. Apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Masya-Allah. Seronok saya mengajar macam ni. Boleh nyambung, tapi jemaah santri je yang belakang angguk-angguk. Entah hafal tak tidak. Seperti saya di Pekanbaru, kita orang di Markas Sunnah Nusantara. Situ pun ada santri, saya pun menguruskan santri. Dan seronoknya setiap saya baca ayat disambung, ayat bersambung. Itu yang seronok dia. Tapi santri je yang sambung. Bapak santri, bapak santri angguk je. Maksudnya kita lebih dapat angguk daripada bapak santri. Sementara dari santrinya boleh dapat sambungan ayat. Okey jemaah. Ketika kita buat something, mungkin nampak kecil, bayangkan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Benda tu memang kecil. Tapi kalau selalu buat, kita bimbang itu jadi dosa besar. Sebab dosa ni apabila kita buat sekali, dia akan menarik kita untuk buat dosa kedua. Dah buat yang kedua, dia akan menarik buat kita ketiga, keempat, kelima, seterusnya sampai kita taubat kepada Allah. Kalau tak cepat-cepat taubat, memang akan tertarik kita buat apa? Buat maksiat yang lebih dahsyat daripada itu. Syaitan ni tak payahlah dibagi celah. Dia tak dibagi celah pun dia akan cari celah sendiri. Lepas tu nanti, alah tak apalah. Engkau kan dah mengaji, pahala kau dah banyak ni, benda-benda kecil ni, Allah ampunkan je lah tu. Sekali. Esok, tak apa, engkau pun mutawak. Tu mutawak. Mutawik lah. Masa apa, kalau di Doha, di Qatar, orang sebut mutawak. Mutawak ni berjanggut ni, mutawak orang kata. Engkau ni mutawak, orang luar biasa, rajin solat, hafal Quran lagi. Tak apa, dosa kecil-kecil ni biasa. Esok biasa. Lala sekali dosa tu kita rasa bukanlah sebuah dosa, tapi adalah sebuah hal yang halal kerana kebiasaan. Ini yang hati-hati jemaah. Begitu hati-hatinya sahabat, dan langkah kita, cuba usaha kita mengikuti jejak-jejak mereka. Yang kedua, sahabat Nabi SAW, dia ni adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasul sebagai standard dalam hukum. Faham? Dia jadikan Allah dan Rasul sebagai standard dalam hukum. Maksudnya apa? Ketika mereka berselisih paham, mereka akan jadikan Allah dan Rasul sebagai hakim mereka. Dan ini juga yang selari disebutkan dalam Al-Quran. Allah katakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih paham dalam masalah besar ataupun masalah kecil, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya nak bagi sebuah kisah, dan kisah ini dalam Riyadhus Shalihin pun ada kisah ni. Dan ada salah seorang sahabat yang bernama Ma'an bin Yazid. Ma'an bin Yazid. Ma'an, bukan makan. Wah, kalau orang lapar ni macam tu. Ma'an dia yang terdengar apa tadi? Makan. Ma'an bin Yazid. Ayah dia siapa namanya? Si Yazid. Kan Ma'an bin Yazid. Ayah dia siapa nama? Si Yazid lah. Yazid ni, Ma'an ceritalah, ayahku, kana abi,
ayahku lah, Yazid, akhraja dananir. Dia mengeluarkan beberapa dinar. Dinar ni dikira duit. Sebab 1 dinar bersamaan dengan 4.30 gram emas. 4.3 gram emas. Atau bersamaan 4.5, begitulah. Makna 1 emas berapa? 1 emas berapa? 1 gram maksudnya. Tahu Ustaz? Tak terlihat Ustaz ya? Sama Ustaz. Tapi saya dengar-dengar lah, emak-emak cakap. Dia kalau nak tanya emas, jangan tanya kepada pakcik-pakcik. Pakcik-pakcik tak tahu. Apalagi dia dekat expired, emak lagi tak tahu. Tanya kepada emak-emak, walaupun dah dekat expired pun, emas dia. Saya difahamkan, emas sekarang ni kalau tak silap lebih kurang 2 juta. Kalau lebih kurangnya, kalau salah-salah mohon maaf. Lebih kurang 2 juta. Kalau 1 dinar, bayangkan 2 bermakna 8 juta setengah gitulah. 8 juta setengah atau 8 juta 300, lebih kurang macam tu. Okey, lebih kurang. 1. Tapi yang dikeluarkan bukan dinar, dananir, jamak daripada dinar. Maknanya banyak. Tak disebutkan berapa banyak. Untuk apa? Yatasaddaqu biha. Tujuannya untuk disedekahkan. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Lalu duit tersebut, dinar tersebut diamanahkan kepada seorang di masjid, amil atau pengurus masjid yang kerjanya membagikan sedekah-sedekah, sebab dia mungkin sukar untuk bagi direct. Jadi dia, pakcik ni tolong bagi, gitulah cerita. Tapi namanya bukan pakcik. Zaman dahulu sahabat tak ada pakcik pun. Ni contoh je. Okey. Kemudian faji'tu fa'akhadhuha. Lalu kata si Ma'an, tiba-tiba aku pun datang ke masjid. Dan mungkin aku ni termasuk asnaf orang-orang yang nampak layak untuk menerima sedekah. Jadi si rajul tadi, dia bagilah duit tu pada aku. Yang aku sebenarnya tak tahu pun kalau itu duit ayah aku. Ayahnya kaya, dia tak, dia miskin. Ada tak macam tu? Ada. Bapaknya kaya, yang dia miskin. Ada orang yang atuknya kaya. Dia kata, atuk saya, dia kaya 7 keturunan, tapi nasib malang aku keturunan ke-8, kata dia. Miskinlah dia. Okey. Jadi dia orang miskin, akhirnya amil tadi bagi ke dia. Happy lah dia. Faji'tu fa'akhadhuha fa'ataitu biha. Aku bawa dinar tu ke hadapan ayah. Ayah, aku dapat duit ni. Lepas tu ayah tengok, dari mana kau dapat? Dari masjid. Bukan masjid Jamilur Rahman, bukan, masjid lain maksudnya. Dari masjid. Oh, dari masjid. Siapa yang bagi? Itu pakcik tu yang duduk seberang tu. Oh, gitu. Itu duit aku. Wallahi ma iyyaka arad. Demi Allah, bukan untuk engkau aku nak bagi ni. Faham tak? Dilema lah siapa? Dilema si Ma'an. Dilema Ma'an ni. Nak dibalikkan, dia muhtaj. Muslimin dan muslimat jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti sebelum kajian, jemaah yang ada soalan boleh hantar ke depan, pakai kertas je. Boleh hantar, dah boleh hantar sekarang pun dah hantar ke depan. Supaya nanti sebelum habis kajian kita jawab apa yang boleh. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya si Ma'an ni dia datangi ayah dia, "Wahai ayah, aku dapat duit daripada pakcik tu." Lalu macam mana? Apa kata ayahnya? Wallahi ma iyyaka arad. Demi Allah, bukan untuk engkau aku nak ni. Aku nak bagi pada orang lain. Tapi kenapa engkau pula yang ambil? Akhirnya tengok apa yang dibuat oleh Ma'an. Fa khasamtuhu ila Rasulillah. Aku mengadukan perkara ini kepada
Nabi SAW. Benda ni besar ke benda kecil ni? Benda kecil je kan. Padahal kalau dia nak serahkan je. Kalau dia pun perlu, mungkin kalau zaman kita sekarang ni, Allah ambil je lah, nanti-nantilah. Cuma dia pun risau, takut-takut memang kalau ayahnya berniat bukan untuk dia, takut-takut dia mengambil hak orang lain. Tengok begitu sahabat ini. Dia takut kalau dia ambil hak orang lain. Tapi kalau dia bagi, dia serahkan, dia pun muhtaj, dia pun perlu. Dilema. Takut, tak payah takut. Dilema. Ya kan? Dilema dia. Fa khasamtu ila Rasulillah. Aku adukan perkara ini kepada Nabi SAW. Maka selepas dia datang kepada Nabi dan dia jumpa Nabi, dia tanyakan masalah ini. Maka Nabi SAW apa kata? Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadha ya Ma'an. Engkau apa yang kau niatkan tadi wahai Yazid, engkau dah dapat pahala. Adapun wahai Ma'an, engkau dah dapat dan engkau adalah asnaf, itu adalah rezeki engkau. Dua-dua dah dapat. Satu dapat pahala, satu lagi dapat dinar. Seronok kan? Dua-duanya dapat. Padahal berpusing situ je duit. Yang kita nak tengok tu bukan itunya, bukan masalah dinarnya. Begitu kehati-hatian para sahabat Nabi SAW dalam masalah duit yang kecil pun, hanya beberapa dinar, takut dia. Sekarang macam mana tepuk dada kita, tanya diri kita, dah berapa banyak hak-hak orang yang kita ambil. Kadang-kadang jemaah dikasihi oleh Allah, tak sedikit daripada ikhwan-ikhwan yang dah mengaji, tapi kalau dah bermuamalah dengan orang, curangnya luar biasa, bahkan lebih curang daripada bermuamalah dengan Cina. Faham tak maksud saya? Kalau curang dengan orang kafir, orang non-Muslim, it's okay, kerana dia orang non-Muslim yang semua benda halal pada mata mereka. Kita Islam, kita Muslim, bukan semua benda yang halal. Ada benda-benda yang haram. Bagi orang non-Muslim, semuanya halal. Itu sebabnya ad-dunya sijnul lil mu'min wal jannah lil kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Ini tak boleh, itu tak boleh, itu tak boleh. Memang itulah penjara. Wal jannatu lil kafir. Semua benda boleh. Surga bagi orang kafir. Semua benda boleh. Tak ada yang haram bagi mereka. Namun nyatanya macam mana? Terkadang masalah bab duit, ramai daripada orang yang dah mengaji ni curang. Dan kita kalau nak tahu fulan tu baik ke tak baik, jangan hanya sekedar tengok di masjid, kemudian jumpa kef halak, itu belum tentu bro. Nak tahu baik tak baik dengan orang, buat dengan dua cara. Pertama, bawa dia bersafar. Yang kedua, bawa dia berbisnis dalam masalah dunia, masalah wang. Berkaitan dengan wang, barulah kita tahu dia ni orang amanah atau orang curang. Bahkan tak sedikit, segelintir para ustaz-ustaz pun, para mudarris, para muallim, para da'i yang tergelincir disebabkan duit. Dalam kajian dia boleh cerita, tetapi ketika bermuamalah, maka ada segelintir para jemaah yang benci dengan seorang ustaz, seorang da'i. Kerana apa? Bukan kerana kajiannya, kerana berbeza antara isi kajian dengan muamalah dia masalah duit. Seorang itu boleh didetek keimanannya ketika apa? Duit tu dah ada di depan mata dia. Ni wang ni. Ustaz, apa? Haram? Haram. Tapi Ustaz, ni sikit. Sebenarnya khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan makruh. Begitu Ustaz. Makruh Ustaz. Ni sedikit lagi. Tapi juga ada pandangan sebagian ulama mengatakan mubah. Oh gitu, dah. Yang kuat yang macam mana? Saya lebih berhati-hati, kalau boleh ditinggalkan. Ini sikit lagi Ustaz. Tapi kalau kita dalam keadaan tersesat, yang mubah-mubah tak apalah, ambil je itu. Lepas tu tambah lagi besar.
Oh, ini ada satu pandangan yang lain, memang mungkin jarang diulas oleh para ulama, ini pandangannya ini halal. Maka tak jarang jemaah, seorang ustaz, seorang mufti mengatakan bahawa bunga bank interest, bunga bank dikatakan apa? Itu bukan riba. Sebab apa? Sebab ada kepentingan di dalamnya. Bunga bank riba tak? Yakin? Sampai ada ustaz yang berani mengklaimkan status mufti, dan bahkan ada juga dia dijadikan sebagai rujukan ketika dia datang melawat ke KL. Lepas tu dia dengan jelas katakan kepada para mufti-mufti yang lain, dia katakan bahawa bank riba bukanlah bunga bank bukanlah riba. Sampai begitu berani. Apa masalah dia ni? Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia sangat senang tergelincir masalah duit jemaah. Jangankan orang adik-beradik kadang-kadang bergaduh masalah duit, betul tak? Berbunuh-bunuhan masalah duit. Dan bahkan ada segelintir di tempat-tempat yayasan atau sekolah-sekolah, bukanlah Jamilur Rahman. Saya tak cerita Jamilur Rahman. Ini cerita tempat luar ni. Jamilur Rahman tak ada cerita mana-mana. Yang mana yayasan dia tangguhkan gaji ustaz-ustaznya sampai 3-4 bulan. Bukan di Jamilur Rahman maksud saya. Kalau Jamilur Rahman ustaznya 30 juta sebulan ustaznya. Masya Allah. Jamilur Rahman ni besar-besar. Ini toki-toki semua ni, bos-bos semua. Jamilur Rahman ni besar. Amin ya. Amin je lah ustaz. Walaupun belum nyata, kadang-kadang warzuqu min haitsu la yahtasib ustaz ya. Okey jemaah. Padahal Nabi SAW kata apa? Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda gaji karyawan, pekerja adalah suatu kezaliman. Mengaji selalu, tapi ternyata apa? Masalah bab duit curang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang perlu difahami. Yang perlu difahami. Jadi نستمر أيوة نستمر حتى الساعة حوالي 9 كذا حوالي ya. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, itu kan Nabi masih hidup. Okey, Nabi masih hidup, tetapi kita masih ada al-ulama warathatul anbiya. Kenapa kita tak tanya kepada orang alim? Bahkan ramai daripada kaum muslimin, mereka ketika bermuamalah, mereka tak nak tanya kepada orang alim. Tambah lagi kawasan kita ramai ustaz-ustaz. Ni ustaz-ustaz banyak ni. Satu belakang sebelah tu rumah ustaz, sebelah tu ustaz lagi. Sini pun ustaz tak tahu banyak. Di sini bersepah ustaz. Tahu bersepah? Banyak. Tahu bersepah? Dia berserak. Ustaz tu dah terlampau banyak. Jamilur Rahman lah tempatnya. Kenapa tak tanya? Kenapa buat dulu, lepas tu dan malas nak tanya? Dia macam ni jemaah. Ketika kita buat bisnes yang baru dan kita rasa ada ragu, syak dalam diri kita, kita risau, ini halal ke haram ya? Boleh ke tak boleh? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya dulu. Ustaz, ini saya nak buat bisnes macam ni ustaz. Yang ini kes-kes macam ni boleh ke tak boleh? Kalau ustaz tu katakan boleh, alhamdulillah. Kalau ustaz tu katakan tak boleh, innalillah. Tapi tanya dulu apa alasan tak boleh. Sebab ketika benda ni kita sebenarnya ragu, ini halal ke haram, kita buat juga. Nyatanya qadarullah, ketika kita buat bisnes maju, income kita banyak dapat dari sana. Selepas tu terdengar daripada ustaz cakap bahawa benda tu haram. Dilema kan? Dilema. Nak ditinggalkan, ini
Ini income saya. Tak ditinggalkan, ini haram. Akhirnya apa? Kalau macam tu tak payahlah duduk di majlis ilmu, nanti dengar kata haram sakit pula kita. Lagi buat-buat tak payah dengar lah. Buat-buat pekat je tu. Tu sebabnya ramai ikhwan-ikhwan kita yang kadang-kadang mereka tak nak hadir di majlis ilmu, tambah lagi bab muamalah, sebab takut nak dengar itu halal ke haram. Sebab dia rasa kalau tahu buat salah dosanya besar. Kalau tak tahu kan tak berdosa. Memang tak tahu tak berdosa, tapi kalau buat-buat tak tahu atau tak nak cari tahu berdosa. Kita dalam masalah agama kita tanya dulu. Hatta masalah muamalah, memang hukum asal urusan dunia ini boleh sampai datang dalil melarangnya. Cuma kerana keawaman kita, ditambah lagi kita hidup di zaman Masya Allah banyak yang jadid kan, banyak perkara yang new, benda-benda ada transaksi ini transaksi itu yang dahulu kita tak pernah jumpai. Bahkan di zaman-zaman A'immatul Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu pun tak ada. Jangankan di zaman Nabi, zaman imam yang 4 pun tak ada. Ada di zaman sekarang. So apa yang perlu kita buat? Fas'alu ala dzikri, bertanya. Seperti mana para sahabat Nabi SAW ketika dia ada kemusykilan, tanya. Kalau kita lah duit dah di tangan, kau nak tanya ke kepada Nabi? Kalau aku tanya haram nanti balikkan lagi. Kalau halal alhamdulillah, kalau haram aku perlu duit tu. Tapi sahabat tak macam tu. Tawakal, dia datang. Kalau memang itu rezeki dia ambil. Kalau tak rezeki dia, tak ambil. Begitulah yang sepatutnya boleh kita contoh. Saya sebenarnya jemaah, kalau nak cerita panjang mulut saya ni, kalau tak cepat di-cut, memang bercakap sampai pukul 9. Tu saya katakan saat ta'asiah tadi. Lagipun orang sini bukan orang bodoh semua. Orang ni semua orang Masya Allah luar biasa. Saya katakan orang-orang hebat di sini semua. Orang-orang alim, orang-orang yang mutawak. Cuma terkadang kita tersilap. Jadi kalau banyak-banyak sangat, saya cakap nanti masuk kanan keluar kanan. Tak ingat lagi. So sampai situlah cuma. Mana soalan? Ini asilah. Ini bukan soalan, ini asilah namanya. Sini, yang datang sini, masuk letak di sini. Apa poin tadi? Belum semua baca nih. Poinnya apa poin tadi? Sahabat punya sifat apa? Berhati-hati dalam dosa kecil. Bukan dosa besar. Kalau dosa besar dah lain cerita, dah confirm lah. Dosa kecil pun mereka berhati-hati. Yang kedua, menjadikan Allah dan Rasul sebagai hakim dalam urusan dia. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ya kan? Jadi kita jadikan Nabi, Allah dan Rasulnya sebagai hakim dalam urusan kita. Ini pun dapat 4 soalan. Saya tadi baru pagi ada kajian di UGM. Saya jawab separuh soalan. Separuh soalan lagi, ni dia. Separuh lagi, bukan separuh, 1/3 ni. 2/3 dah saya jawab, 1/3 ni. Boleh tak? Saya janji nanti malam saya jawab kalau boleh lah, kalau boleh. Kalau tak saya buat pekan baru. Esok ada kajian di Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana menyikapi orang yang menyebut kita soalim? Lagi baik orang kata kita soalim daripada sok jahat. Kalau soalim susah. Apa masalahnya? Tak memudaratkan kita pun. Kalau sok jahat kan bahaya. Soalim insya-Allah mudah-mudahan itu sebagai doa. Sebenarnya dia bukan alim pun. Sebab asim, kau soalim. Betul-betul 5 tahun kemudian jadi alim. Mana tahu?
Kalau so jahat, lama-lama jadi jahat betul nanti. Okey. Bismillah. Ustaz, bagaimana kiat untuk meninggalkan dosa kecil maupun dosa besar, dan bagaimana cara memotivasi diri untuk beramal saleh? Kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai CCTV. CCTV Allah jauh lebih dahsyat dari CCTV manusia. Kalau CCTV manusia, CCTV ke sini. Sini mana CCTV? Tak ada. Oh, di sini tawakal semua, tak ada CCTV. Contoh, besar ni masjid tak ada CCTV. Tak ada. Satu-satunya masjid saya tengok tak ada CCTV. Hatta Masjidil Haram banyak CCTV tau. Ini CCTV. Kalau itu CCTV manusia, kita takut kan buat benda yang tak elok. Takut ada orang menonton. Tapi ketika CCTV itu berhadap di sini, kita pergi ke sana, kita tak nampak. Namun CCTV Allah lain. Inna rabbaka labil mirsad. Allah melihat kalian dimanapun. Kita nak masuk ke dalam lubang cacing pun Allah tahu. Kalau kita yakinkan, tanamkan diri kita seperti ini, insya-Allah kita takut untuk berbuat dosa. Dan kita kena tanamkan dalam diri kita bahawa apa yang kita buat, walaupun dosa kecil pun, ia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun, kecil pun dosa kecil, itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan melihat balasannya. Jangan sampai kita menjadi manusia menyesal seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahf, fataral mujrimina mushfiqina mimma fi yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha. Buku catatan apa ni? Dosa kecil, dosa besar tertulis semua di sana. Jangan sampai kita menjadi manusia yang menyesal ketika itu. Ketika itu yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kita katakan, oh sia-sia, kenapa aku sia-siakan hidupku masa di dunia? Tapi penyesalan tak berguna pada masa itu. Okey. Kemudian motivasi diri untuk beramal soleh. Kalau nak motivasi diri untuk beramal soleh, pertama doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian berkawanlah dengan orang yang saleh. Kalau kita tak berkawan dengan orang saleh, sebaik apapun kita, tetap kita akan berubah menjadi tak saleh. Faham tak maksudnya? Allah Ta'ala. Ini apa soalannya nih? Ini hukum kripto. Ada main kripto di sini. Santri-santri main kripto. Ini macam tulisan santri. Ini soalannya pendek tapi jawabannya panjang nih. Oke, jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, izin bertanya, sila. Namun di luar tema. Cubalah dulu. Bagaimana hukum makan hewan sembelihan peringatan hari kematian? Mereka menyembelih dengan menyebut asma Allah, namun meyakini hewan tersebut kambing sebagai kenderaan kelak di Siratul Mustaqim. Jemaah dikasihi oleh Allah, hari kematian yang di sini sebutnya apa nih? Menikah hari itu ya? Itu kan? Menikah hari, 40 hari, betul, 100 hari, bertahun. Benda ni adalah benda perkara yang diada-adakan, yang direka-reka oleh segelintir tuan guru. Tak ada pun di zaman Nabi. Padahal zaman Nabi ramai orang meninggal, zaman sahabat ramai orang meninggal, tapi mereka tak ada buat pun benda ni. Kalau dikatakan baik, kenapa mereka tak buat? Sepatutnya kalau ini baik, mereka lah yang lebih dahulu membuat.
Atau kita rasa mereka tak tahu. Kalau mereka tak tahu, bermakna kita lebih tahu daripada mereka, sombong kita. Kalau kita katakan mereka tahu tapi tak buat, bermakna kita mengatakan bahawa Nabi SAW tak menyampaikan risalahnya dengan benar. Okey, jadi masalah hari kematian ini perkara yang direka-reka oleh segelintir tuan guru yang ada maksud-maksud tertentu. Dan kita dilarang dalam Islam untuk berta'awun dalam masalah perkara yang dilarang oleh yang direka-reka oleh segelintir kaum muslimin. Apapun dia, ta'awun jangan. Jadi kalau ada makanan yang seperti ini, elakkan. Sebab apa? Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal tu jelas, yang haram tu dah jelas, tapi di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Faman ittaqa bisyubhat faqad istabra'a lidini wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang menjaga dirinya daripada syubhat, dia dah menjaga kehormatannya dan agamanya. Barang siapa yang tergelincir dalam perkara syubhat, dia dah tergelincir dalam perkara yang haram. Maka mengelak itu jauh lebih selamat. Okey, Allah Taala alam. Habis ya. هذه الأسئلة لا تجيب اليوم في مكان آخر. يقول أستاذ ما في اليوم مكان آخر إن شاء الله. ما يسمح لي, dia tak izinkan. Bukan tak izinkan, masa dah habis mah. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Yang betul datang daripada Allah, silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejahilan saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun, dan kepada jemaah sekalian saya mohon maaf, dan saya ucapkan jazakumullahu khairal jaza kepada pengurus Masjid Jamilur Rahman Yogyakarta dan para asatidzah yang seluruh panitia yang menjayakan program ini dan mengizinkan saya duduk di depan ini. Dan juga saya ucapkan jazakumullahu khairal jaza kepada semua jemaah yang sudi untuk mendengarkan kajian ini sampai habis. Mungkin di antara kita ada yang faham 100%, ada yang mungkin 50%, ada yang sekedar hanya menjual angguk-angguk saja, entah faham tak tidak, Allah alam. Tapi saya ucapkan jazakumullah khairal yang sabar menunggu kajian ini sampai habis, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala taqabbalallahu minna wa minkum salihan amal. Semoga amalan kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah di atas sunnah hingga ke akhir hayat, dan mudah-mudahan kita juga termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Itu sajalah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.